Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربي يسير ولا تعسر ربي يسير ولا تعسر ربي يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 16 baris keempat daripada atas. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa bisanadil muttasili ila al-ulama'il 'amilin wa nafa'ana bi'ulumihim wa 'ulumina fid darin amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atasmu ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau dan engkau nasihat bagi umat engkau. Wa rahmatullah, dan ridwan bagimu wajib, dan berkat atasmu dan atas ahlimu, yakni bagi segala isi rumahmu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, yakni ampun Allah atas kami dan atas segala orang yang dahulu daripada nabiyyin dan siddiqin dan orang yang berjalan akan jalan mereka itu hingga hari kiamat. InsyaAllah malam ini kita sambung lagi. Masih lagi kita sambung daurah kitab Munyatul Musalli surat 16. Ada cara peraturan bagaimana cara sembahyang hak betul. Start daripada takbir. Ni nak ngasuk dah ni. Siapa kepada at-tahiyat dah ni. Baca datang at-tahiyat. Baik, kata musannif. Sambung tahiyat semalam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi setiap-tiap huruf at-tahiyat tu kita nak baca molek lah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kena betul belaka dengan sakdu dia, dengan huruf dia, dengan tajwid dan sebagainya lah. Kalau tidak membawa kepada sah sembahyang kita. Kena beringat begitu. Untuk jelira Syekh Daud amari terjemahin selalu. Jelira makna dia amari dengan apa ni tahiyat kita. Katanya apa makna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atasmu ya Rasulullah. Kita khitab. 7 ucap salam tadi khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejahtera atasmu ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan
seperti engkau sampaikan. Seperti di mana yakni serta. Seperti ni serta engkau sampaikan. Murad seperti itu nak kepada serta. Gitu. Jahtera atasmu ya Rasulullah. Seperti yakni serta. Serta apa? Engkau sampaikan. Engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau. Rasulullah tu apa makna? Pesuruh Tuhan engkau. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ayuhan nabiyyu tu mana dianya? Pesuruh Tuhan engkau. Sejahtera atasmu ya Rasulullah, seperti yakni serta engkau sampaikan. Nabi tu siapa nabi? Pesuruh Tuhan engkau. Dan engkau nasihat bagi umat engkau. Kerja nabi dia sebut, dia hurah selalu. Dalam makna nabi tu, apa makna nabi? Pesuruh Tuhan, lagi nasihat bagi segala umat. Tu kerja nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, mana dia? Sejahtera atasmu ya Rasulullah. Kita khitab tuju kepada Rasulullah. Seperti yakni serta engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau dan engkau nasihat bagi umat engkau. Wa rahmatullahi wabarakatuh, makna dia makna dia rahmat Allah. Wa rahmatullah tu mana? Rahmat Allah. Wa tu hak molek tak ada dah. Gitu deh. Rahmat Allah dan ridwan, yakni ridwan Allah. Ridwan ini redha Allah. Redha Allah bagimu hukumnya wajib. Rahmat Allah kepada Rasulullah. Begitu juga ridwan Allah kepada Rasulullah. Mana redha Allah tu? Hukum dia apa? Wajib. Apa mana wajib? Yakni pasti dapat bagimu ya Rasulullah. Tu makna wajib. Wajib ni apa makna wajib? Pasti dapat bagimu ya Rasulullah. Kerana tak ada satu pun hak wajib kena Tuhan buat. Dah, tak ada. Maknanya wajib ke mana ni? Pasti dapat. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah janji kepada Rasulullah kedudukan yang tinggi dalam syurga. Dengan sebab tu dia kata wajib bagimu tu wajib. Rahmat Allah dan ridwan Allah tu bagimu wajib. Mana dia apa? Pasti dapat bagimu ya Rasulullah. Pasti dapat. Murah dengan ridwan tadi apa? Ridwan tu yakni syurga. Ridwan iaitu yakni syurga itu Tuhan redha bagimu ya Rasulullah. Anak murad kau ridwan tu dengan mana apa? Dengan mana syurga. Syurga itu Tuhan redha bagimu ya Rasulullah. Tu kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh pula, dan berkat atasmu ya Rasulullah, dan atas ahlimu ya Rasulullah. Yakni apa makna berkat atasmu ya Rasulullah dan berkat atas ahlimu ya Rasulullah? Bagi segala isi rumahmu, segala isi ahli keluarga Rasulullah, anak pinak Rasulullah, isteri-isteri, segala menantu, cucu, cicit sehingga hari kiamat. Makanya salam sejahtera supaya berkat berlaku-laku. Itu kita duk kata dalam at-tahiyat kita tu. Ni maknanya dalam maksud yang dihuraikan oleh Syekh Daud kita ni. Dia hurah belah tu. Baik, kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Yakni ampun Allah atas kami. Assalamu alaina, salam dari dengan makna sini ialah ampun ni. Mohon ampu. Assalamu alaina, yakni ampun Allah atas kami. Kita minta Allah Taala ampu, cucu rahmat, bersih segala dosa kita. Tu makna ampun Allah atas kami tu, biar Allah cucu rahmat, bersih segala dosa kita.
Noda-noda dosa kita sebelum pada kita semaya, masuk semaya kita mahu ampun. Sudah bui saleh, selesai berlaku luruh bab segala dosa kita. Mana kita minta assalamu alaina. Dan atas segala orang yang dahulu. Begitu juga kepada siapa? Atas segala orang yang dahulu. Dan ni huruf ataf maknanya ampun Allah atas segala orang yang dahulu. Begitu dah, bukan kau kita saja. Kita mahu ampun juga kepada orang yang dulu-dulu sebelum pada kita. Siapa dia? Ni. Bayar dia daripada nabiyin. Di kalangan para nabi-nabi dan siddiqi dan orang-orang yang benar dan orang yang berjalan akan jalan mereka itu nabiyin dan siddiqin. Termasuklah dalam doa kita assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maksud ibadillahis salihin itu ialah para nabi-nabi, siddiqin dan juga orang yang berjalan. Apa mana berjalan? Mana beramal sebagaimana amalan mereka itu. Jalan saja tak gerak. Mana berjalan dengan amalan lah. Bagaimana amalan yang dibuat oleh para nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, orang-orang siddiq itu. Hingga bila? Hingga hari kiamat. Hingga ni royah. Maknanya sampai bila? Sampai hari kiamat. Tu dia. Comel maknanya daripada tahiyat kita, baca dalam tasyahud kita. Baik, seterusnya asyhadu alla ilaha illallah, yakni tiada ma'bud. Yakni tiada ma'bud. Apa makna ma'bud? Tiada sembah. Tiada benda yang disembah, tiada sembah, tiada tuhan. Ma'bud ni sembahan. Apa nama muruknya sembahyang? Tiada Tuhan. Dalam langit dan bumi tak ada Tuhan dalam langit dalam bumi yang lainnya lain daripada Allah. Tak ada Tuhan, tak ada ma'bud, tak ada sembah, tak ada benda hak kita dok puja-puji dalam langit dan bumi ini yang lainnya lain daripada Allah. Tak ada. Tuhan dah kita puja, sembah, puji dan sebagainya. Iyalah tak ada ma'bud tadi. Siapa ada? Tuhan yang wahdaniyah. Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah. Dengan keesaan, esa pada zat, esa pada sifat. Ini. Jadinya Tuhan yang mana? Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah. Keesaan segala-galanya. Itulah kita sembah yang mana ma'bud kita, iaitu Allah, Tuhan yang wahdaniyah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita dah biasa baca mana? Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Tak apalah, orang ni pun lafaz ada juga hal lafaz belah ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ialah siapa? Ialah nabi kita tu. Ialah Muhammad tu. Ialah siapa? Nabi Muhammad tu. Khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin dan mursalin. Khatam makna dia penyudah, penutup, kesudahan. Tu khatamun nabiyyin maknanya kesudahan, penyudah atau penutup bagi segala nabi-nabi dan mursalin dan segala rasul. Nabi kita lah. Tu ialah kena ke mana? Muhammad. Nabi kita Muhammad. Ialah Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin dan mursalin. Ialah penyudah, penutup, kesudahan bagi segala nabi-nabi dan rasul. Dan tu bolak bagi sikit. Dan tu bukan supah naknya dan safiyah. Dan safiyah tu tambah ya lepas apa? Safiyah.
Bukan sifat nak safiyah tu. Tak baca sufah. Kalau sufah ni orang hok duk di serambi. Duk serambi masjid terpanggil ahli sufah, duk berak-berak. Jadi nak sininya safiyah tu tambah ya selepas pada huruf fa tu. Safiyatu rabbil alamin. Apa makna safiyatu rabbil alamin? Pilihan Tuhan semesta alam. Itu makna safiyatu rabbil alamin, ialah pilihan Tuhan semesta alam. Tu bagi supuh tu. Maka semula baca supuh kau berapa. Baginya safiyah. Maknanya pilihan Tuhan semesta alam. Dan pilihan daripada segala makhluk. Nabi kita ni juga ialah yang terpilih daripada segala makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Nabi kita lah hak nombor 1. Tu mana pilih daripada segala makhluk. Walaupun banyak-banyak makhluk ciptaan Allah Ta'ala, tetapi hak paling Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala cintai siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Allah Ta'ala cinta dan kasih kepada Nabi kita, automatik Allah Ta'ala kasih dan cinta kepada segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa berkat kita ni jadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kemudian habislah tahiyat kita ni, baca tahiyat tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Siapa habis tu? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Situ habislah baca tahiyat. Baik, lepas habis tahiyat, ada susu buat mari ni. Comel cara Syekh Daud susu nak ajar kita siapa Z ni. Lepas pada tu kemudian lepas pada tahiyat buat berapa? Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang Allahumma salli ala Muhammad. Tu kurang selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tu kurangnya. Lepas pada tu kemudian kemudian pada selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat berapa? Maka meminta doa bagi dirimu. Minta doa. Dalam tahiyat tu. Lepas baca tasyahud, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta doa lah bagi dirimu. Diri kita lah nak minta berapa? Minta dengan Allah Taala. Dan bagi segala mukminin dan mukminat. Begitu juga minta doa bagi segala mukminin dan mukminat. Orang lelaki yang beriman dan yang perempuan beriman. Kita minta juga doa. Doa keampunan, doa apa-apa saja kebaikan dunia dan akhirat untuk diri kita. Tak lupa juga kepada segala mukminin dan mukminat. Tu semasa dalam salat, semasa dalam tahiyat. Lepas pada tu habis kita berdoa belaka, sama ada doa tadi warid hak maksud ke ni ataupun doa-doa hak muktabar. Habis itu kemudian memberi salam pada pihak kananmu. Lepas tu kita beri salam lah sebelah kanan. Assalamualaikum belah kanan. Lepas tu dan kirimu, dan beri salam pada sebelah kirimu pula. Assalamualaikum. Kiri sekali, kemudian beri kanan sekali. Ni cara dia ni. Dia ajar kita habis dah termasuk belaka. Hak segala-segala sunat dan segala dalam ni tokoh belaka duduk sini belaka dah ni. Sampai start takbiratul ihram hinggalah beri salam sebelah pihak kiri. Arti salam. Apa makna salam? Kita duk assalamualaikum balik kurang ataupun assalamualaikum warahmatullahi. Ini balik tu hak sempurna. Maka gapo arti duk salam selama kening tu? Artinya arti salam, hei segala saudaraku. Hei segala saudaraku, kamu sejahtera daripada kejahatanku dan khianatku apabila keluar aku daripada masjid. Panjang weh. Assalamualaikum tu.
Kita duk fahamnya saling sejahtera tu je. Ada lagi huraya comel. Apa dia? Hei sekalian saudaraku. Kita bisa lihat assalamualaikum. Bagaimana? Hei sekalian saudaraku, kamu sejahtera, kamu selamat. Tu sejahtera, kamu selamat. Ni kita ngaku ni. Kamu selamat daripada kejahatanku. Gapo aku nak jahatmu selamat. Ni kita janji ni. Dan khianatku begitu juga selamat daripada khianat aku. Apabila keluar aku, apabila tubik aku daripada masjid, aku tak khianat ke orang. Ni janji kita dengan Allah Ta'ala. Kita janji dah assalamualaikum mana? Saling sejahtera. Apa? Hei saudara-saudaraku, selamatlah mu belaka daripada kejahatan aku, daripada perbuatan khianat aku. Bila? Mula apabila keluar aku dari masjid, aku tak khianat. Tak khianat ke orang. Ni dia no ayatnya semaya kita ni. Kalau betul semaya, maka segala perbuatan kita hak dia luar semaya pun dia akan turut serta jadi comel belaka. Faham apa yang jadi tak lagu tu? Tak serupa dengan kehendak syarak ni. Kerana semaya kita bobo jadi. Dia panggil semaya zahir. Batin tak berapa nak jadi. Jadi kitab Manasik Musalli ni dia gabung selalu antara semaya kita zahir dan batin supaya apa? Diterima oleh Allah Taala, maka automatik kita ni jadi berjuru. Tak berapa nak buat dosa kepada Allah Taala, bahkan bersungguh nak buat taat kepada Allah Taala. Sebab apa? Kesan semaya hok jadi itulah. Habis. Kemudian dia kata, riwayat daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, dapat riwayat pada Hasan Basri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Gapo Nabi kata? Nabi kata ni. Ni hadis Nabi. Bagi orang yang sembahyang itu 3 karamah. Bagi orang hak semaya itu 3 karamah. Ada 3 kemuliaan. 3 kemuliaan. Orang semaya mana? Hak cukup lah. Cukup rukun dan syarat. Begitu juga dia semaya zahir dan batin. Itu makna orang semaya ni. Orang semaya ni apa? Orang semaya hak cukup rukun syarat. Dia semaya dia tu zahir dan batin. Kalau semaya cukup rukun syarat saja, batin tak semaya, tak leh apa ni keramat ni. Karamah ni kemuliaan. Kita kalau punya keramat kat mana ni? Orang Melayu kita punya keramat kat nampak gapo? Nampak boleh terbang jalan atas air ni. Tu kerja kita ni. Ada nak tu. Ni karamah lain apa kemuliaan? Keistimewaan si Allah Taala. Gapo dia? Allah muliakan kita. Khamak ni bagi tak nampak ni apa dia? Pertama apa? Bertabur kebajikan di atas kepala orang semaya tu. Bertabur kebajikan di atas kepala orang semaya. Bertabur saat ni daripada langit hingga kepalanya. Daripada ni start bila berat tabur jatuh gugur gogak bobak tu. Bertabur daripada yang ni bermula daripada langit, start langit tu. Pas mana? Hingga sampai kepada kepala orang semaya. Allah bobak jatuh berapa bertabur? Kebajikan pahala. Ni bagi tak nampak ni. Tu karamah ni kemuliaan seorang tanah hak bagi tak nampak. Pertama sekali bertabur jatuh bergugur. Gapo dia? Kebajikan. Allah Ta'ala tahu daripada langit tu. Start langit siapa kepala kita bobak jatuh. Kedua. Dan ni hak kedua. Pertama, dia tak tulis kedua, bos sendirilah. Dan mana keduanya? Apa dia? Malaikat berkeliling padanya, pada orang semaya. Apa mana padanya? Di sisinya. Makna muruk dengan padanya ialah di sisinya si orang semaya. Keliling kelale malaikat. Berkeliling padanya, pada orang semaya tu. Mana di sisi orang semaya? Bila start keliling? Daripada 2 kakinya. Maknanya bermula dari 2 kakinya, 2 kaki orang semaya. Keliling-keliling
hingga langit. Mana hingga sampai ke langit. Keliling-keliling malaikat ni. Start kaki kita susu rapat ke langit. Allah. Hatulah kamat orang semaya ni. Lagu tu orang nak tak semaya pun tak boleh apa. Inilah menduduk liku kepada segala malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ni. Dan mana ketiga? Dan ketiganya malaikat menyeru ia malaikat. Ada apabila sebut kata menyeru, dengan makna berapa? Dengan makna ada ataupun peringatan. Daripada malaikat. Dia kata ke mana? Dengan katanya, dengan kata malaikat. Malaikat dok kata. Ni bagai tak dengar ni. Gapo malaikat dok kata? Jikalau mengetahui oleh hamba. Jikalau mengetahui oleh hamba. Kalau dah mengetahui hamba. Muraknya hamba ni ialah tiap-tiap apa ni makhluk Allah Taala jadilah, termasuk kita manusia ni. Dia kalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia hamba munajat dengan orang yang itu. Jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia hamba munajat dengan orang yang kalulah hamba ni tahu dia tu serta duduk bersama orang yang mana bersama Tuhan. Duduk sekali dengan Tuhan. Lepas tu buat apa? Munajat. Duduk berbisik-bisik. Minta apa saja dengan Allah Ta'ala. Kalau dia tahu. Duduk keadaan orang yang berbisik-bisik. Berdoa. Munajat dengan Tuhan tu. Dia kata ke mana? Kalau dia khabar, dia tahu kelebihan besar apabila seorang hamba tu berada bersama dengan Allah Ta'ala, duk berbisik-bisik dengan orang yang tu, muruk dengan orang yang tu ialah Tuhan. Munajat dengan dia dengan orang yang tu, dengan Tuhan tu. Lagu mana kalau dia tahu kelebihan, keadaan, karamah kemudian Allah Ta'ala beri, nescaya tiada berpaling ia hamba daripada semayanya, daripada semaya hamba. Apa mana tiada berpaling? Murak tiada berpaling, tiada berhenti. Tak saya berhenti nak semaya sokmu. Kalau kita khabar tahu surah mani lazat sedap, dia tahu karamah kemudian Tuhan beri, tak beradu semaya, pas semaya, pas sambu. Apa? Kerana tahu lazat sedapnya semaya apabila kita ni ada rasa zauq, ada rasa nikmat dalam beribadat. Tapi kalau tak ada serah ni, semaya gitu-gitu jelah. Tu malaikat kata, betapa sedihnya apabila manusia ni tak ada rasa geram lagu ni. Kita nak lah ni biar rasa semaya tu sedap. Bukan sedap di kecapai. Kalau sedap di kecapai, itu hanya berada di lidah. Lepas anak tekuk tak ada apa-apa dah, bala dah jadinya. Lidah sedap-sedap. Perut yang menahan daripada kesedapan lidah. Lidah tak ada penyakit apa. Perut kita lah. Anaknya sedap mana ni? Iaitu zauq. Zauq perasaan kita dalam kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata masa munajat, kita menyeru, berdoa, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dia kata, inilah mana tiga karamah yang tersebut tu. Maka inilah tiga karamah tersebut sana ni. Pertama, kedua, ketiga sana ni. Maka inilah yakni tiga karamah yang tersebut itu karamah yang dimulia Allah akan orang yang sembahyang. Bagi orang sembahyang Allah Taala beri tiga karamah tadi. Tiga karamah, tiga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang hak sembahyang, hak cukup rukun syarat sembahyang zahir dan batin. Tu kita sungguh nak belajar ni lah ni. Nak biar semaya kita tu Allah terima, dia kemudian mendapat karamah yang disebut oleh baginda Nabi tadi. Maka dia kata, inilah
Inilah apa pula ni? Maka inilah yakni yang tersebut dahulu itu. Sebelum ni. Inilah tu. Inilah mana yakni yang tersebut dahulu itu. Ialah segala sunat yang tersebut itu kesempurnaan sembahyang. Segala sunat-sunat tersebut dahulu itu gapo dia? Itulah dia panggil kesempurnaan sembahyang. Barulah dia panggil sembahyang kita tu sempurna. Nak suruh markah penuh, maka kena buat segala kesempurnaan yang telah dianjur, yang disebut dalam kitab kita ni. Susunan oleh Syekh Daud kita comel. Start A sampai Z kalau boleh buatlah belako-lako. Baru comel lah. Buat tadi jangan duk terkeh hak fardu saja. Hak sunat pun kena buat lagu tu juga. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Dan kemudian dia kata, dan ada yang dituntut, dan adalah ada yang dituntut memeliharakan dia supaya dinamakan dia musalli itu orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan haknya hak sembahyang. Dan adalah tu bolak dia tu. Bolak dia kita ubah as-sawab ialah anak kepada ialah. Dan ialah dia situ adalah as-sawab mudah boleh hak betulnya berapa? Ialah. Dan ialah mana? Hak kesempurnaan sembahyang tu. Dan ialah kesempurnaan sembahyang itu ada yang dituntut. Ni hak dituntut oleh syaraknya. Ada yang dituntut oleh syarak memeliharakan dia ke adat. Syarak tutup kita jaga adat ni apa? Kesempurnaan sembahyang. Rukun dia, segala sunat ab'ad, sunat hai'ah. Bapa suruh jaga. Melihara suruh jaga buat tu supaya ni elak daripada dituntut. Bapa ditutup pelego-pelego tu supaya dinamakan dia ke musalli tu. Supaya dinamakan dia ke musalli orang sembahyang itu orang yang memelihara ke sembahyang dan mendirikan haknya hak sembahyang. Kalau kita tak jaga kesempurnaan sembahyang, maka tidak dinamakan kita orang sembahyang. Tidak dinamakan orang mendirikan hak sembahyang. Bermakna kita tak layak mendapat tiga perkara tadi. Kemudian kata musannif, ketahui olehmu. Habis tu cara kau bab cara sembahyang. Dia nak masuk pula cara suka sujud sawi kita hak dulu. Kebetulan habis sujud sawi tu sambung hak ni hura pula. Kata musannif, ketahui olehmu. Siapa olehmu? Hei segala penuntut. Hei segala penuntut ayuhat talib. Ketahui olehmu hei segala penuntut, sunat hai'ah itu tiada dituntut dijabarkan sujud sahwi. Orang yang meninggalkan dia ke sunat hai'ah. Ketahui olehmu hei penuntut, sunat hai'ah tu kita sunat ada dua, okay? Ada sunat ab'ad, ada sunat hai'ah. Ni khusus dalam sembahyang. Jangan hak lain pun yang bukan mogel ni juga. Ni panggil sunat hai'ah, ni sunat ab'ad ada. Ni khusus hebat sembahyang ya. Jadi dia kata sunat hai'ah tu apa dia? Tiada dituntut dijabarkan, tiada dituntut ditepe, diganti dengan sujud sawi. Tiada dituntut orang yang ni akan orang yang meninggalkan dia ke sunat hai'ah tak payah. Tidak dituntut, tidak disuruh, tak disuruh ganti dengan sujud sawi. Orang yang tinggal sunat hai'ah tak payahlah. Tu dia. Dia boleh balik takut kita terlupa. Dan sunat ab'ad itu apa sunat ab'ad pula? Apabila ditinggalkannya ke musalli akan dia akan sunat ab'ad. Sama ada dengan lupa atau dengan sengaja, hukum dia sunat dijabarkan dia ke sunat ab'ad dengan sujud sawi. Dia tu dia zahidah dhamma dia mana sujud sawi.
Kali lagi. Dan sunat abad itu apabila ditinggalkan musolli, akan dia akan sunat abad. Sama ada. Sama ada ni. Pilih lah ni. Sama ada tinggal tadi, sama ada tinggal itu dengan lupa. Sama ada tinggal tu tamu dengan lupa. Atau ni takhir. Atau sama ada dengan sengaja. Sunat apa ni dia pilih dua. Sama ada tinggal tu kes lupa, maknanya tak ingat. Ni, lupa tak ingat. Atau dengan sengaja hak ni pisah. Sengeleng. Niat dah. Sebelum semaya tu, tak saya baca kunut weh. Tak saya baca tahiyat awal weh. Niat dah sampai sini. Ni panggil sengaja, pisah dah. Ataupun pakak kita tak baca kunut pani tu. Pakak dah tu dengan makmum misalnya. Maka hak pesen ni hukum dia lagu mana? Sunat. Dijabarkan dia ke sunat abad itu dengan sujud sawi. Dengan dia zahidah dia tu mana? Sujud sawi. Sunat kita jabar, kita gati, kita tepek dengan sujud sawi. Iaitu sunat abad. Iaitu sunat abad. Yang 8 perkara yang telah tersebut dahulu, yakni pada muka surat 9 dulu. Mana tersebut dahulu? Yakni pada muka surat 9 dahulu. Jauh ni 19 aku tak berjumpa cari. Ada balik pasal so nak berjumpa gak seminggu pula. Buhlah muka surat mana 9, mudah cari deh. Iaitu yang 8 perkara. Semua ada 8 benda. 8 perkara yang telah tersebut dahulu. Mana? Iaitu pada muka surat 9. Iaitu 8 perkara. Iaitu 8 perkara tu. Tasyahud awal. Dari tasyahud tu ada beberapa perkara pula. Ni sebut hak umbi dia. Iaitu tasyahud awal atau kunut. Atau ni apa buat atau pasal kita tinggal tu sama ada berapa? Sama ada tasyahud awal ke ataupun hak tinggal tu kunut subuh. Kunut mana? Kunut subuh. Atau witir. Atau kunut witir. Atau ni huruf atau kepada subuh. Maknanya atau kunut subuh, kunut witir. Tu iaitu tasyahud awal atau kunut subuh atau kunut witir. Kunut witir pada nisfu yang kedua pada bulan Ramadan. Pernah ingat tu witir mana ni? Witir yakni witir nisfu kedua pada bulan Ramadan. Ingat tu. Dan apa lagi? Dan selawat atas Nabi pada keduanya. Kedua mana? Kedua tasyahud dan kunut. Tu. Jadi kita daurah ni betul-betul domel gitu lah weh. Nak hurah tak bergerak ni. Kita gigi gitu. Asal kau baca tak sesat tak apa dah. Betul domel dia tu. Kalau tidak tak tahu nak mana. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keduanya. Kedua mana? Kedua tasyahud dan kunut. Seperti dahulu sebut kenyataannya apa? Kenyataan sunat abad. Dulu sebutlah mana muka surat 9 tu. Ada masa belak klik gapo benda kau hak 9 perkara tu. Yo ayat baridah. Baik. Maka sunat ia musalli. Sujud sahwi. Bila tu? Tengok ni. Ni dinakui beberapa masalah. Masalah bila kau sunat kita sujud sahwi. Maka sunat ia musalli. Sujud sahwi bila? Pertama, apabila ia musalli meninggalkan dia ke sunat abad. Meninggalkan apa? Meninggalkan dia akal salah suatu. Dia zahir lalu. Dia mana kan dia tu? Ni tafsirkan dia tu.
Apabila ia musalli meninggalkan dia ke apa? Akan salah suatu daripada yang 28 itu. Ingatkan dia tu. Banyak kita musalli kita ni dia zahir nalukan dia tu. Apabila ia musalli meninggalkan dia ke mana tafsirkan dia? Akan salah suatu daripada yang 28 itu salah satu. Daripada hak 28 tu makanya sunatlah dia sujud sawi satu. Satu ingat satu. Yang kedua, ni kedua pula. Atau ni dia panggil huruf atah ni. Huruf atah ke mana ni? Atah kepada meninggalkan dia. Lagu mana? Takdir kalam. Sunat ia musalli sujud sahwi apabila ia mengerjakan. Boleh tu huruf atau tu. Atau ni hak yang kedua ni, pilihan ni. Masa mana nak sujud sahwi? Masalah pertama tadi dia tinggal salah satu pada hak 8 perkara. Yang kedua atau ia. Maknanya atau ni huruf atah kepada meninggalkan dia. Takdir kali lagu mana? Sunat ia musalli sujud sahwi apabila ia mengerjakan seperti ni mana seumpamu. Apa mana seperti? Bukan misal. Bukan contoh ni. Seumpamu. Seumpamu satu perbuatan yang membatalkan sembahyang. Gitu deh. Jadi makna seperti ni makna seumpamu. Bukan nak kata mislu, tapi nak kata seumpamu. Orang tua kata seumpamu ni. Seumpamu suatu satu. Makna suatu ni satu. Satu apa? Satu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Jadi kalau kita buat perkara tu dengan sengaja batas sembahyang. Ni atau ia ni boleh juga kita sujud sahwi bila sore tu dia mengerjakan dia buat berapa? Seperti mana seumpamu. Seumpamu apa? Satu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Kita kalau benda tu kita pisah buat batas sembahyang. Tetapi tiada membatalkan dia ke sembahyang dengan lupa. Kalau buat lupa tak batal. Kalau pisah batal. Tu makna hak pasal kedua ni. Boleh faham tu deh. Pasal dia kata yang kedua ni kalau sore tu dia buat seumpama satu perbuatan kalau pisah buat batal sembahyang. Tapi kalau lupa tak ingat tak batal sembahyang. Contoh seperti ni baru contoh. Seperti mula tadi seumpama. Ni seperti ni contoh misal dia ni. Misal kok mana? Misal kata buat perkara hak batal sembahyang dengan terlupa. Ni tak batal sembahyang. Tapi kalau buat dengan sengaja batal sembahyang. Misal dia memanjangkan rukuk yang pendek. Rukuk pendek yang panjang. Ada sebut rukuk pendek bermakna rukuk pasal kena buat. Rukuk pasal kena buat. Kena ingat pasal rukuk ni ada rukuk pasal kena kata. Pasal rukuk kena buat. Pasal rukuk kena niat. Tu kena reti situ ada fi'liyah, ada qauliyah. Lepas tu ada kita kata qauliyah, ya ni, fi'liyah, qauliyah, qalbiyah. 3 rukuk tu. Jadi 3-3 tu kalau hak pasal rukuk pendek dia panggil rukuk hak pasal kena buat. Iaitu rukuk yang pendek. Mana rukuk pendek dalam sembahyang? Dia buat mari. I'tidal. Apa makna i'tidal? Betul bangun daripada rokok lepas tu kita i'tidal. Dia tak panggil qiyam, dia panggil i'tidal. Bikah daripada rokok dia panggil i'tidal. So yang kedua, dan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud pun dia panggil rukuk pendek. Boleh tu. Kemudian dan seperti ni contoh berapa? Contoh kata perkara hak buat dengan keadaan lupa tak batal sembahyang, tapi kalau sengaja batal sembahyang. Seperti ni contoh lagi, contoh kedua. Tadi contoh pertama.
Dia seperti ni atau kepada seperti tadilah. Seperti memanjakan. Maknanya seperti contoh yang kedua, hak perkara kalau kita buat dengan sengaja batal semaya, terlupa tak batal semaya. Baik, gapo dia? Seperti berkata dengan sedikit. Berkecek sikit. Nak kata sikit lagu mana? Iaitu kurang daripada 4 kalimah. 4 perkata kurang dari 4 patah perkata dia panggil sikit, mana 3 lah. Masuk 4 dia panggil banyak. Sekat 3 je. Jadi kalau kata sekat 3 ni batal kalau sengaja. Kalau sengaja batal walaupun 3 sepatah pun. Hei, mana dah? Budak duk hungga. Hei je, tapi batal apa pisau. Walaupun sepatah, apa sengaja. Dah ni. Tapi kalau tak sengaja, contoh kita tak sengaja ataupun lupa ataupun gapo telatah. Budak main bedil luar, pelepu kata awak cokek. Ngah semaya. Ya po luar tu, tak lama puasa ni. Dah ni, yang lepas dia budak nakal. Kita hendak lek cokek. Cokek ni. Pasal apa dia panggil sabekulisan. Telatah. Tu tak apa, bukan tak moga tak bisa. Jadi dia beri contoh sana ni lagu mana seperti berkata dengan sedikit. Maknanya 3 ke bawah. Ni. Kalau 4 mana kurang daripada 4. 4 kata tulis ni. 4 kata walaupun pisah ke ataupun lupa tetap batal. Pisah batal dah. Ni tentu batal. Ataupun terlupa pun ada buah molek-molek ada. Tak boleh dah. Pasal apa lebih pada 4 kalimah, 4 perkataan. Baik. Dan makan yang sedikit atau makan hanya makan boleh tak semaya. Makan ni jangan buat ukuran hak puasa ni. Hak puasa sekawah pun tak apa. Tak batal puasa. Bab semaya ni qada mana? Qada kalau kita agak besar butir lengur ya. Duk celah gigi, duk main lidah ngangap mak teleh. Duk celah gigi, lidah duk ngongek-ngongek. Duk korek-korek mak teleh. Besar mana? Besar apahnya. Maksud ni makan tepung buku ni. Itu dia tu. Tak kamu, duk lekat celah gigi, kita duk ngongek-ngongek. Teleh apahnya tadi. Tu dia panggil tak batal. Dia ni tak batal. Apa? Qada sikit besar butir lengur. Qada besar butir lengur. Tengah lama kata 2 butir lengur. 2 butir lengur besar batu sikit lah. Tu maknanya ni. Atau apa ni? Atau ni atau kepada hak tadi lagi lah. Atau kepada meninggalkan dia. Atau kepada hak tadi. Atau kepada meninggalkan dia akan sesuatu. Takdirkan lagu mana? Sunat ia, sujud sahwi apabila ia. Melebihkan rakaat. Ingat tu atau ni. Aku mula tak berjumpa nak cari. Payah kalah ibarat dia ni. Apa mudah pun. Dia kata dia. Baik. Atau lagi tu. Atau kepada mana? Hak meninggalkan dia tadi. Baris tadilah hak cakap sujud sahwi tu ni. Jadi atau sunat juga dia sujud sahwi bila atau ia melebihkan rakaatnya, rakaat semaya. Lebih-lebih saat ni dengan lupa. Bukan pisah. Kalau pisah batal dulu lagi. Ni masalah apa? Masalah dengan lupa. Dengan masalah dengan lupa. Baik. Maka apabila lebih rakaat dengan lupa, sepatut semaya bergarik 3 rakaat, gomo sampai 4. Terlupa ni. Orang tegur tak ira-ira. Maka jadinya tak imam. Jadi misal kali tak imam, maka dia sunat sujud sahwi. Kalau tak imam sujud sahwi, atau makmum pun lagu tulah sujudlah kita ni. Pasal apa tu tak imam? Baik, maka sunat sujud sahwi. Sunat masa tu sujud sahwi. Atau lagi ni. Tadi pertama ni. Pertama tadi berapa masalah? Pertama tadi meninggalkan salah satu. Yang kedua atau menunjukkan seperti suatu perbuatan. Yang ketiga tadi atau melebihkan rakaat. Boleh tu yang ketiga. Yang keempat ni. Masalah keempat ni atau memindahkan rukun. Masalah keempat ni.
Ni apa tanda gitu suruh ingat asal masalah. Takut pani dia sebut gak tak reti nak pilih. Atau hak melebih kirakan itu masalah yang ke berapa ya keempat. Yang ketiga. Hak ni masalah keempat. Atau ni atau hak tadi lagi lah. Atau kepada meninggalkan dia. Maka takdir kalam sunat ia musalli sujud sahwi apabila ia memindahkan rukun qauli. Nyo pindah rukun qauli. Rukun pesi wajib kata ni. Pindah gapo tehok ko pindah tahiyat ko ni. Atau memindahkan rukun qauli hak pesi kena kata yang tiada membatalkan dia membatalkan sembahyang. Pindah tapi tak batas sembahyang. Seperti contoh contoh pindah rukun qauli ni. Seperti ni, seperti pindah rukun qauli yang tiada membatalkan sembahyang. Contoh dia membaca Fatihah dalam rukuk. Dalam rukuknya baca Fatihah weh. Dalam rukuknya baca surah Fatihah. Atau ni huruf atah kepada rukuk. Mana dia? Atau seperti membaca Fatihah dalam sujud. Atau ni takhir ni sama ada dibaca dalam rukuk ke ataupun dalam sujud. Kerana rukuk ni ada sujud ni antara rukuk rukuk berapa sini? Panjang dia ni. Kalau tidak ataupun duduk antara sujud tu rukuk pendek. Tu boleh tu. Atau membaca tahiyat. Baca bila? Pada qiyam musalli. Tengah qiyam tu at-tahiyatul mubarakatus salawat. Derah pula tu yang baca tahiyat. Mungkin baca Fatihah dah. Tu yang baca tahiyat. Maka apabila dia buat lagu tu pindah ruku. Pindah ni tak khabar belaka ni bukan pisah ni. Ni tu. Maka sunat ia musalli tadi sujud sahwi. Sunat sujud sahwi lah. Dan jikalau tiada membatalkan dia dan jikalau royah dia royah sunat sujud tu, dan jikalau tiada membatalkan dia ke perbuatan mana? Hak pindah ruku tadi. Pindah ruku ni daripada ruku qauli tu buat baca tepat tidak tepat dia. Sepatut Fatihah baca masa qiyam. Tahiyat masa baca masa duduk tahiyat tu ndaknya pindah baca Jadi dia kata dan jikalau tiada membatalkan dia perbuatan tu tadi tu sembahyangnya yakni akal sembahyang musalli dengan sengajanya sekalipun walaupun dengan sengajanya sekalipun. Sebab apa? Tak batal dengan sengaja. Sebab ia musalli meninggalkan dia. Sebab ia musalli meninggalkan gapo? Perkara hak disebut tadi. Perkara hak tersebut tadi. Dalam gapo hak 4 masalah tu. Meninggalkan apa? Tahaffuz di dalam sembahyang. Tahaffuz di dalam sembahyang. Apa makna tahaffuz? Makna tahaffuz ni ialah dia tinggal daripada beringat-ingat, dia berjaga-jaga dalam sembahyang. Dia tak jaga sembahyang. Maknanya sembahyang tak khabar ikut dia. Tu makna tahaffuz. Dia tak jaga tahaffuz. Tak jaga, tak beringat-ingat dalam sembahyang. Atau huruf atah lagi ni. Ni masalah ke berapa kita? Kelima ni. Masalah kelima. Atau ni atah ke atas tadi lah. Atau kerana syak pada meninggalkan sunat ab'ad. Atau kerana syak ni kerana tu. Kerana tu awak bulat. La'allah hazah ni. Mudah-mudahan hazah ni tak sih. Kerana ni tak pun tak sih. Buai tu. Mudah-mudahan dibuai kerana. Begitu deh. Ibarat kerana ni tak sesuai. Dibuai. Ibarat lagu mana jadi atau syok selalu. Atau syok. Atau huruf atau kepada hak atas tadilah meninggalkan dia. Mana takdirkan dia lagu mana? Maka sunat ia musalli sujud sahwi apabila ia syok. Apabila ia syok. Tak sih kerana. Bila sunat sahwi? Apabila syok.
Apa nak syok ni? Syok ni maknanya dia ragu-ragu lah. Ragu-ragu dah ni. Dia syok ni dia panggil papoh. Papoh kok mana? Pada meninggalkan sunat yang tersebut. Dia syok. Dia kata buat kedok kunut. Baca kedok tahiyat awal apa situ. Seperti contoh masalah syok. Seperti ni contoh pada masalah syok tadi. Seperti apa? Kunut. Dia kata dia syok. Pada maya subuh dia syok. Dia syok lagu mana? Baca kodok kunut tadi. Bila duk tahiyat dah. Dia duk tahiyat akhir. Tiba-tiba tahiyat syok. Baca kodok kunut tadi. Tu dia. Atau tasyahud awal. Ataupun dia syok. Pada tasyahud awal. Dia nya duk dekat ketiga syok baca kodok tasyahud awal tadi. Belah tu. Seperti contoh dalam masalah syok. Dia mari masalah syok lagu mana? Seperti syok. Syok apa? Syok seorang. Dia syok lagu mana? Adakah ia musalli baca kunut atau tiada baca? Baca kodok kunut kodok. Tu yang dia syok dalam hati. Dalam hati dia selitah lah lagu mana? Baca kodok kunut tadi. Ni dia syok lagu tu. Maka ni jawab kepada hak syok tadi lah. Dia jawab kepada adakah ia musalli tu baca kunut atau tiada baca kodok ni, dia kata. Maka jawab dia orang hak lagu ni, hak pasal syok ni. Baca kodok ni sunat ia musalli hak syok tu. Musalli hak syok tu sujud sahwi. Sunat dia sujud sahwi. Apa? Walaupun dia buat dah tadi masalah, tiba-tiba belum masalah syok baca kodok. Nya mari kok tu. Maka orang lagu ni sunat dia sujud sahwi walaupun dia tu dah buat dah tadi. Apa ke syok? Dia buat kodok. So dan demikian lagi begitu juga sunat sujud sahwi. 5 minit lagi. Begitu juga sunat sujud sahwi. Jikalau syok ia musalli, adakah ia musalli semaya 3 rakaat atau 4 rakaat? Ni masalah pada syok pada rakaat. Syok pada rakaat 3 ke 4 ni masalah semaya hak pasal 4 lah ni. Kalau hak pasal 3 ke 3 ke 4 tak kira hak tu lebih apa macam goreng. Ni masalah mana hak pasal 4? Tu dia kata adakah ia musalli semaya berapa? 3 rakaat atau 4 rakaat? Nak maya apa ni? Bangun rakaat tu. Maka dia kata 3 ke 4 ni 3 ke 4. Pas lagu mana? Pas lagu mana? Apa dok main 3 4 dok papuh belah tu, maka wajib ia musalli datangkan serakaat lagi. Awak mari solat lagi lah. Serakaat orang tambah rakaat, tambah sebutir lagi. Dah main 3 4 tambah solat lagi. Cukup. Ada ni. Bapa tambah kerana asalnya asas maya ni ketiadaan ia musalli mengerjakan 4 rakaat. Dok. Asalnya tak buat. Asalnya dok kira hak asal. Dok main 3 4 ambil hak kurang. Ambil 3 maka tambah 1 lagi lah. Apabila tambah masuk rakaat ke-4 ni. Dah main 3 4 dah. Ngelas sekali lagi mana? Dan sunat ia musalli sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Tu. Banyak ni masalah sujud sahwi ni. Lagi sikit lagi. Dan jika masalah lagi. Dan jika hilang syoknya, ni masalah. Syok tengah jalan tiba-tiba molek-molek ada pulih ingatan. Ni bahasa ni ilang ingat ni. Bahasa ilang ingat ni payah bahasa juga ni. Ni. Dan jika hilang syoknya, syok musalli tu. Bila dahulu daripada salamnya dahulu nak sebelum salam hilang syok pula dah. Molek-molek ada. Baca molek-molek pula. Ada ni. Lagu mana? Jika hilang syoknya syok musalli tu. Dahulu yakni sebelum daripada salam musalli. Sebelum salam assalamualaikum tu pulih balik ingat pula. Betul pula stasi dia.
adalah ia. Adalah ia. Ia hak mana ni? Adalah ia rakaat yang ditambah tu. Pusing kat tu pula. Dan jika hilang syaknya ni masalah mana? Masalah hak bahasa tambah rakaat. Masalah tambah rakaat ni. Dia cara rakaat tu, dia 3 kepak dia. 3 kepak maka hukum dia nya kena ambil hak 3 tambah so. Lepas tiba-tiba dia tambah dosa. Okey, tambah dosa. Maka jika hilang syaknya hak musalli tu, hak pesi hak tambah rakaat tadi, hak kata 3 kepak tu, bila dia hilang syak dahulu daripada salam, sebelum salam. Ada tambah dosa. Nah ni, lepas tu belum salam molek-molek ingat ada. Adalah ia. Ia mana? Rakaat yang ditambah tu. Rakaat yang ditambah tu. Rakaat yang keempatnya sekalipun. Walaupun dia tambah tu kena je. Kena apa? Ayalah lah 4 dah. Dia naik lepas tahiyat awal. Ni dia naik bak nak kata. Dia apa kata? 3 kepak. Maka orang lagu ni wajib tambah sah. Kenapa tu? Tambah sah. Tiba-tiba lepas dia tambah apa tu? Dan belum salam. Nyatalah. Hak dia tambah tu, hak kena 4 dah bukan 5. Dia jadi khabar. Ya dah. Ni. Maka hak lagu tu pun orang lagu ni pun sunat juga dia sujud sahwi. Tu nak ayatnya. Walaupun pulih ingatan tu kena dah hak dia duk kata 3 4 tu tiba-tiba betul dah tambah. Dia duk rakaat ketiga baru. Walaupun dia kata adalah ia mana rakaat yang ditambah itu. Rakaat yang keempatnya 4 bagi orang semaya tu lah. Yang keempatnya 4 musalli tu sekali pun. Kerana apa? Sunat dia sujud sahwi juga kerana taradduknya hati je. Alasan apa? Taradduk kerana berpapuh hati. Taradduk ni berpapuh hatinya musalli tu pada lebih rakaat. Lebih rakaat. Maka oleh kerana berpatah hati 3 4 tahu kok mana tu. Ada ni. Makanya sunat juga dia tu sujud sahwi. Tu. Ni masalah ni lagu mana? Dia panggil hak sebelum daripada salam ni begini. Baik, hak rupa masalah dia. Jika dia ingat sebelum pada salam makna mana? Makna rupa masalah ni ialah apabila dia tu berdiri pada rakaat keempat. Tu. Masalah sebelum salam ni. Mula bila? Antara dia masa diri dekat keempat, masa dia berpapuh dekat ketiga. Ni dia papuh 3 4. Dia pun pergi 3 lah. Sebenarnya 3 dia sudah. Dia pun semayalah tambahlah solat lagi. Tambah solat lagi tu tiba-tiba tengah macam tu ingat tengah qiyam tu. Teringat mana? Ya ledah dekat keempat. Ya ledah dekat keempat. Dia ingat situ. Maka tu dia panggil walaupun rakaat yang keempatnya sekalipun. Boleh apa tu masalah ni? Maknanya dia ingat bila? Lepas dia berdiri. Masuk rakaat keempat tadi dia pun teringat. Teringat apa? Teringat betul ya ledah. Hak dia duduk syak tadi kena dah keempat. Walaupun begitu tetap dia tu sunat dia tu sujud sahwi. Pukul 9. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi. Masalah dia ada sepipi lagi tu. Panjang maksud sahwi ni. Wallahu alam. Subhanakallah hamdika. Syalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallah hamdika. Syalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallah hamdika. Syalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.